Hai lobak, lobak. Sedap betul mulut anda berbicara, ya. Tapi tak ada masalah. Macam biasa, saya akan sanggah anda. Jangan anda koyak sudahlah. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada kali ini saya tertarik untuk mengulas satu keratan video yang telah dihantarkan kepada saya yang antara lain telah memetik kenyataan daripada pengarah komunikasi UMNO yang tersohor iaitu Datuk Lokman Nur Adam ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Lobak, di mana dalam video tersebut nampak sangat beliau ini merampuh-rampuh koyak tak ketahuan. Tonton video ini. Dah satu dunia tahu bahawa zaman 18 bulan Muhyiddin itu ialah zaman kegelapan, the dark ages of Malaysia. Hari ni kau boleh cakap pula kau nak berhimpun, kau hari ni kau kalau ia pun mengaku je lah segala apa yang kau orang buat untuk tukar kerajaan, untuk tukar PM, gagal. Dan hari ni korang akan jadi kluster mahkamah. Itu sebab korang nak pergi berhimpun depan Sogo tu. Kan pasal rakyat. Rakyat negara ni tak perlu diselamatkan. Negara ni dah lama selamat. Bila mana tangan-tangan Perikatan Nasional tidak ada lagi dalam kerajaan. Negara ni dah selamat dah. Nak selamatkan apa lagi? Nak kembalikan zaman lockdown? Kau ingat orang rakyat Malaysia ni rindu dengan zaman lockdown? Yang 4.2 juta orang ni menyokong korang ni sebab duit korang je. Kalau dia orang ni boleh berfikir dengan waras, dia orang akan tahu bahawa duit korang pun dapat daripada duit judi dan dapat daripada duit yang korang sakau daripada jana wibawa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebetulnya saya sebenarnya tak perlu pun nak berdebat dengan Lobak ni sebenarnya. Sebab saya tahu, Lobak ini bukan jenis nak play fair kalau berdebat pun. Tengok je lah ketika Wacana Sinar dulu, ketika beliau berhadapan dengan Tun Faisal Ismail Aziz, di mana beliau je bercakap, tak beliau-beliau, dah beliau-beliau. Semuanya Lokman saja nak bercakap. Orang lain nak bercakap dipotong habis-habisan. Sampai moderator pada ketika itu pun cukup hangin dengan Lobak ni sampai kata boleh tak kalau kita tutup jap mic Datuk Lokman ni sebab memekak sangat. Itu level Lobak man. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita akan cuba jawab apa yang beliau utarakan dalam video ini satu persatu. Sebelum itu satu disclaimer. Saya antara penyokong ataupun mereka yang cenderung untuk menyokong Perikatan Nasional yang tidak bersetuju dengan himpunan 16 September ini, tak kiralah buat depan Sogo ke, depan Bukit Bintang ke atau di mana-mana pun. Tak perlu sebenarnya himpunan-himpunan ini. Sebab himpunan ini adalah legasi peninggalan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pembangkang. Kita lebih bijak daripada itu. Tak payah nak berhimpunan pun. Tetapi sekiranya kalau himpunan ini diteruskan dan kalau anda nak pergi, silakan, saya tidak akan halang anda. Itu terpulang kepada anda. Cuma saya nak beritahu, saya tak setuju dan saya tak pergi. Itu sahaja. Tapi balik pada isu Lokman Nur Adam ni. Dia kata apa? 18 bulan zaman Tan Sri Muhyiddin itu adalah zaman kegelapan di Dark Ages. Kenapa Dark Ages? Sebab masa itu ialah zaman pandemik, wahai Lobak. Kau tahu tak pandemik COVID-19 tu apa? Bukan sekadar dekat Malaysia ini yang kegelapan. Satu dunia, kau tahu tak? Satu dunia berada dalam keadaan kegelapan masa itu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ini, pandemik COVID-19 ini, bukan Muhyiddin yang buat. Bukannya Ismail Sabri yang buat. Bukannya PAS Haji Hadi yang buat. Tetapi satu dunia berasal dari Wuhan, tersebar ke seluruh dunia, sampai ke Amerika Syarikat, sampai ke Itali, sampai ke Kanada, sampai ke Indonesia, sampai di mana-mana sahaja masalahnya. Tetapi anda lupa nak beritahu. Ketika zaman Muhyiddin lah, negara dianggap sebagai antara negara yang begitu hebat dan berjaya mengawal COVID-19 menerusi langkah-langkah kontingensi yang telah dianjurkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu. Dan anda tanya rakyat pada ketika itu, walaupun masa itu lockdown, walaupun masa itu semua tak boleh keluar rumah, tetapi adakah mereka rasa tertekan? Mereka tak rasa tertekan bang. Kerana pada ketika itu, kerajaan bagi segala bantuan. Kerajaan benar keluarkan duit keluar SP. Kerajaan bagi segala apa yang mereka perlukan. Bahkan majikan-majikan juga dapat bantuan-bantuan untuk memastikan perniagaan mereka boleh kekal bernyawa dan sebagainya. Dan peristiwa orang kata apa, angkat bendera putih itu pun sebenarnya bukan satu gerakan yang besar pun. Sekadar satu orang kata apa, gerakan kecil-kecilan. Kalaulah ada orang keputusan bekalan sebenarnya. Bukannya orang tu dah melarat dan miskin bunuh diri ke tidak. Tetapi kalau orang itu sudah keputusan bekalan, maka angkat bendera putih, sesiapa yang nampak akan bagi bantuan. Tetapi gerakan bendera putih itu telah di-hijack oleh pembangkang yang beranggapan benda itu nak dipolitikkan sampai membawa nama busuk kepada kerajaan pada ketika itu. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Benda dah lepas-lepas. Tapi kalau anda nak kata pada ketika zaman Muhyiddin itu adalah zaman kegelapan, anda memang silap besar. Kenapa anda je tak masuk dalam senarai statistik COVID pada ketika itu? Anda ada sekarang ini pun menyusahkan orang masalahnya, tahu tak?
Yang keduanya, anda kata negara ini tidak perlu diselamatkan kerana sudah tidak ada tangan-tangan Perikatan Nasional dan sebagainya. Lokman, saya cabar anda. Keluar daripada kepompong anda, jumpa dengan masyarakat dekat luar sana. Jumpa dekat masyarakat dekat Masjid Surau. Anda tanya kepada mereka, adakah negara berada keadaan okey ataupun perlu diselamatkan? Saya yakin anda tahu jawapan dia apa. Tetapi anda ini takut. Anda ini memang tak mau keluar dari kepompong anda. Anda berada dalam satu bubble yang anda rasa selesa dan anda rasa yakin betapa semua orang setuju dengan anda. Padahal hakikatnya tak macam tu, hai Lokman. Hakikatnya sekarang ini rakyat semakin keluh kesah. Harga barangan makin naik. Tidak kiralah apa jua yang ditunjukkan oleh statistik inflasi, harga barangan makin lama makin naik. Ekonomi kita makin lama makin merudum. Ringgit kita makin lama makin jatuh. Tanpa ada sebarang pelan yang kukuh daripada kerajaan. Ini semua orang tahu. Tetapi anda mungkin sebagai pengarah komunikasi UMNO yang terdesak untuk menyamatkan kerjaya anda, mungkin anda tak nampak semua itu. Lalu anda pun merampuh macam ni depan kamera anda. Konon-kononnya anda yang paling hebat. Padahal anda ni tong kosong. Tak tahu apa benda pun masalahnya. Dan yang terakhir, anda tahu tak? Anda cerita tentang duit ini datang daripada dana judi dan sebagainya, sakau jana bawa. Di sini menunjukkan kedangkalan pemikiran anda, wahai Lokman Nur Adam. Anda bukan tidak tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dibebas dan dilepaskan daripada beberapa tuduhan berkaitan jana wibawa. Kerana apa? Kerana pertuduhannya cacat, tak ada bukti dan sebagainya. Takkan anda tak tahu benda itu? Anda tahu, saya yakin anda tahu. Tetapi oleh kerana anda hendak mengekalkan darjah kemacayan anda ke tahap yang tertinggi, maka anda ulang juga naratif yang sama padahal anda tahu benda itu tak betul sama sekali. Berkenaan dengan dana judi pun sama. Anda bukan tidak tahu jawapan daripada Azalina Osman Said yang menyatakan tak ada siasatan langsung dibuka oleh SPRM. Dan Azalina jawab dekat dalam parlimen lagi benda ini. Tak ada siasatan langsung sebab tidak ada bukti. Tidak ada apa-apa benda yang kukuh untuk membolehkan SPRM membuka siasatan. Sampai sekarang ini tak ada, wahai Lokman. Tetapi macam biasa, macam saya katakan tadi, oleh kerana anda hendak mengekalkan darjah kemacayan anda ke tahap yang tertinggi, maka anda ulang saja naratif yang sama walaupun anda tahu naratif itu adalah naratif yang tersasar, naratif itu adalah naratif yang langsung tak bijak. Tetapi apa yang kita boleh expect daripada anda, Lokman Nur Adam? Anda kata 4.2 juta rakyat Malaysia yang menyokong Perikatan Nasional itu adalah bodoh. Padahal saya yakin ramai rakyat di luar sana lebih tahu siapakah sebenarnya yang paling tak cerdik. 4.2 juta rakyat Malaysia yang menyokong Perikatan Nasional itukah ataupun anda yang paling tak cerdik? Jangan ingat, anda duduk dalam kerajaan perpaduan madani ini, anda boleh kata apa saja, anda boleh buat apa saja tanpa ada orang yang sanggah anda. Jangan anda ingat, anda boleh beriman dengan kata-kata Sani Hamzani. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.